Persamaan dan ketaksamaan kuadratik. Contoh 1. Selesaikan persamaan berikut menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. So, ni benda yang kena ingat. Kalau buat penyempurnaan kuasa 2 ni, so AX kuasa 2, A ni mesti sama dengan 1. Okey. Jadi tengok A. Soalan dia, X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 sama dengan 0. Okey. Jadi kita tengok X kita ni, depan X kita ni, dia punya nombor dia adalah 1 lah. X kuasa 2 sama dengan 1 X kuasa 2. So dah settle part ni. Okey, kemudian kita hanya nak X selain X bawa pergi belah kanan. So X kuasa 2 tambah 4X negatif 7 bila pindah sebelah kanan jadi positif 7. Lepas dah buat macam ni, kuasa 2 kan, X kuasa 2 tambah 4X, kita buka kuasa 2. Bila depan ada, belakang pun mesti ada kuasa 2. Apa yang kita letak dekat tengah ni? Nombor ni bahagi dengan 2. 4 bahagi 2, sini pun 4 bahagi 2. Lepas tu ambil nombor yang pertama dengan ketiga ni. Sini adalah X je. 4 bahagi 2, 2. So dia positif 2 kuasa 2. Kenapa macam ni? Sebab rumus ni lah. XA tambah B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. A ni memang dah sah-sah 1 kan? Sebab X kuasa 2 ni 1. Jadi untuk dapatkan B ni, kita kena bahagi dengan 2. So ni lah, ataupun tak ingat ni, just yang penting susun dulu, tambah sama. Lepas tu ambil pertama dengan ketiga. Okay. Yang belakang ni 7 tambah 2 kuasa 2. 7 tambah 4 lah. X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 11. X tambah 2 sama dengan sini 11 kuasa 2. Bila pindah punca kuasa 2, 11. Dia akan jadi positif atau negatif. X sama dengan, so positif 2. Bila pindah belakang akan jadi negatif 2. So sini ada positif dengan negatif. Kalau negatif 11 tolak 2 ataupun X sama dengan negatif ni akan jadi positif 11 tolak 2. So just tekan je kalkulator, kita dapat ni negatif 5.3166 dan yang ni pula kita dapat 1.3166. Jadi mana negatif 5.317, boleh ambil sampai 4 ni. Okey, 4 angka bererti ni 1.317. Lebih tak apa, tapi jangan kurang lah. Right. B, negatif X kuasa 2 tambah 6X tolak 1 sama dengan 0. Jadi kita tahu X ni mesti, depan ni mesti sama dengan 1. Jadi kita bahagi semua dengan negatif 3 supaya yang ni akan jadi 1. Bila bahagi dengan negatif 3, 6X bagi negatif 3 tolak 1 bahagi negatif 3 sama dengan 0. Negatif 3 dengan negatif 3 jadi dapat X kuasa 2. 6 bahagi negatif 3 jadi negatif 2X. Negatif dengan negatif jadi positif 1/3 sama dengan 0. So sama macam tadi, kita nak X je, selain tu pindah kanan. X kuasa 2 tolak 2X sama dengan negatif 1/3. Dan sama tambah kuasa 2 sama dengan negatif 1/3 tambah kuasa 2. Dalam ni negatif 2. Negatif 2 bahagi 2 dapat, okay, negatif 2 bahagi 2 ataupun direct tulis negatif 1. Sini pun negatif 1. Ambil first dengan last. X tolak 1 kuasa 2 sama dengan negatif 1/3. Negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Jadi X tolak 1 kuasa 2 sama dengan negatif 1/3 tambah 1. 1 ni sama juga dengan 3/3. Jadi 3 tolak 1, 2. 2/3. Matamat. X tolak 1 sama dengan kuasa 2. Bila pindah jadi punca kuasa 2. 2/3. Dia mesti positif dengan negatif lah. Okey, jadi sekarang ni X tolak 1. Bila kita nak X je, 1 ni kita pindah. Negatif 1 bila pindah jadi positif 1. Jadi X sama dengan, okay, kita ambil positif dulu pun boleh, negatif dulu,
tambah 1 sama dengan apa? Atau X sama dengan negatif 2/3 tambah 1. Ada dua jawapan lah. Tekan kalkulator je lah. Punca kuasa 2, 2/3 tambah 1. Tambah 1 dapat sini 1.816. Yang bawah ni dapat 0.1835. Jadi yang ni dia 0.1835 yang bawah ni ataupun 1.8165. Sampai sini pun boleh. Tadi saya dapat 8649 lah. 4965 ataupun boleh juga 8165. Okey. Contoh 2, selesaikan persamaan menggunakan rumus. Rumus ni guna formula lah. Jadi, X sama dengan negatif B plus minus B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Jadi, kena tahu apa B, apa A, apa C lah. Okey. Jadi, kita ada 2X kuasa 2 tolak 2X tolak 3 sama dengan 0. Jadi AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. A sama dengan 2. B sama dengan negatif 2. C sama dengan negatif 3. Jadi bila kita gantikan X sama dengan negatif B. Negatif B adalah negatif 2. Tambah tolak B kuasa 2. Negatif 2 kuasa 2 tolak 4. A adalah 2, C adalah negatif 3 bahagi 2A. A adalah 2. Okay. Bila kita tekan dalam kalkulator, kita akan dapat samalah macam ni. Negatif-negatif jadi positif, tambah tolak. Yang dalam kurungan ni kita akan dapat 28/4. Lepas tu tambah tolak ni kita boleh pisahkan lah. 2 tambah 28/4 ataupun 2 tolak punca kuasa 2 28/4. Kalau yang ni tolak ni, kalau yang tambah ni kita dapat 1.823. Kalau yang tolak ni dapat negatif 0.823. Jadi maka penyelesaian bagi persamaan ialah 2 ni. Nampak? Kena mention dua-dua. Contoh 3, bentukkan persamaan kuadratik dengan punca-punca. Bila kita cakap pasal punca-punca ni, just ingat formula ni lah. X kuasa 2 tolak sum of root X tambah product of root sama dengan 0. Sum of root ni, sum lah. Okay, sum hasil tambah, produk hasil darab. Jadi dia bagi punca 3 dengan negatif 5. Kalau hasil tambah adalah 3 tambah negatif 5 sama dengan 3 tolak 5 dapat negatif 2. Product of root hasil darab punca-punca tu 3 darab negatif 5. Jadi 3 darab negatif 5, negatif 15. So kita dah ada sum of root, ada product of root. Kita boleh masukkan X kuasa 2 tolak sum of root. Sum of root adalah negatif 2. Ada X kat belakang tambah product of root adalah negatif 15. Jadi X kuasa 2 tolak dengan tolak jadi positif. Tambah dengan tolak jadi negatif. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi ini adalah dia punya persamaan. X kuasa 2 tambah 2X tolak 15 sama dengan 0. Jadi sini pun ada kaedah alternatif lah. So kita tahu kalau kita ada punca ni, kita boleh direct masuk je lah dalam kurungan ni. Jadi X tolak 3, X tambah 5 sama dengan 0. X darab X, X kuasa 2, X darab 5, 5X. Negatif 3 darab X, negatif 3X. Negatif 3 darab 5, negatif 15. Jadi X kuasa 2, 5 tolak 3, 2 tolak 15 sama dengan 0. Jadi boleh guna mana-mana cara lah.
Contoh 4, jika A dan B adalah punca-punca bagi kuadratik ni, bentukkan persamaan yang mempunyai punca-punca berikut. So, kena ingatlah bila cakap pasal punca-punca, persamaan yang senang, X kuasa 2 tolak sum of root X tambah product of root sama dengan kosong. So, hasil tambah, hasil darab. Jadi, nak tahu macam ni kena susunlah dulu. Tengok kita ada 2X kuasa 2 tambah X sama dengan 4. Kita susun bentuk macam ni. 2X kuasa 2 tambah X tolak 4 sama dengan kosong. Perasan tak, X kuasa 2 ni depan dia perkali dia mesti sama dengan 1. Jadi kita jadikan ni 1. Nak jadikan 1 kena bahagi 2. X bahagi 2 tolak 4 bahagi 2 sama dengan kosong. Potong-potong X kuasa 2, X per 2 sama juga dengan 1 per 2X. Kenapa saya nak keluarkan X ni? Tolak 4 bahagi 2 sama dengan kosong. Jadi kita tahu punca-punca dia macam mana? Sum of root hasil tambah adalah, tengok ni negatif, ni positif. Jadi sini negatif 1 per 2. Jadi kita tahu alfa tambah beta sama dengan negatif 1 per 2. Hasil darab dia sini, nampak? Product of root tambah product of root, POR sama dengan negatif 2. Alfa darab beta sama dengan negatif 2. Bila ada dua persamaan A, alfa tambah 3, beta tambah 3. Nak buat persamaan yang ni lah. Kena tahu hasil tambah dengan hasil darab, sum of root dengan product of root. Jadi sum of root hasil tambah adalah alfa tambah 3 tambah beta tambah 3. Kita dapat alfa tambah beta tambah 3 tambah 3, 6. Alfa tambah beta ni kita dah ada negatif 1 per 2 tambah 6. Negatif 1 per 2 tambah 6, nak samakan penyebut ataupun direct guna kalkulator pun 11 tolak 1. 12 tolak 1, 11, 11 per 2. Ni sum of root dia. Product of root hasil darab dia adalah, jadi sekarang ni alfa tambah 3 darab beta tambah 3. Bila kembangkan alfa darab beta dapat alfa beta. Alfa darab 3A, alfa darab 3 dapat 3 alfa. 3 darab beta dapat 3 beta. 3 darab 3 dapat 9. Jadi alfa beta tambah 3 boleh keluarkan alfa tambah beta tambah 9. Okay, keluarkan siap-siap. Alfa tambah beta sama dengan negatif 1 per 2. Alfa beta sama dengan negatif 2. Sama dengan AB sama dengan negatif 2 tambah 3 alfa tambah beta negatif 1 per 2 tambah 9. Jadi negatif 2 tambah negatif 3 darab negatif tolak terus boleh negatif 3 per 2 tambah 9. Jadi 7 tolak 14 tolak 3, 11 per 2. Just guna kalkulator lah, dapat 11 per 2. Jadi persamaan dia sini X kuasa 2 tolak hasil tambah sum of root tadi adalah 11 per 2 X tambah hasil darab dia 11 per 2 sama dengan kosong. Jadi nak hapuskan pecahan, semua darab dengan 2. 2X kuasa 2 tolak 11X tambah 11 sama dengan kosong. So settle untuk A. B, bila dia punya punca 2A dan 2B. Jadi hasil tambah sama dengan 2 alfa tambah 2 beta. 2 boleh keluarkan 2 alfa tambah beta. Sama dengan 2 alfa tambah beta adalah negatif 1 per 2. Jadi kita dapat negatif 2 bahagi 2 dapat negatif 1. Product of root hasil darab adalah 2A darab 2B. 2 darab 2, 4. 4 alfa beta. 4 alfa darab beta. Ada dah negatif 2. Jadi kita dapat negatif 8. Jadi X kuasa 2 tolak hasil tambah sum of root adalah negatif 1
X. Product of fruit adalah negatif 8. Saya tulis satu-satu lah. Kalau dah nampak boleh direct tulis je lah. X kuasa 2 tambah X tolak 8 sama dengan 0. C. Alpha kuasa 2, beta kuasa 2. Jadi sum of fruit, hasil tambah dia adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kita tak ada benda ni. Yang kita ada alpha tambah beta dengan alpha beta. Apa yang kita boleh buat supaya boleh dapat benda ni? A kuasa 2 dengan B kuasa 2. Kita tahu alpha tambah beta kuasa 2 sama dengan alpha kuasa 2 tambah 2 alpha beta tambah beta kuasa 2. Yang kita nak adalah alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2. So sekarang ni dia ada 2 alpha beta. 2 alpha beta ni kita tak nak. Kalau kita tak nak, kita pindahkan pergi belah kiri. Jadi alpha kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sama juga dengan alpha tambah beta kuasa 2. Okey, positif bila pindah jadi negatif 2 alpha beta. So ni sama juga dengan alpha tambah beta kuasa 2 tolak 2 alpha beta. Kenapa buat macam ni? Supaya kita boleh gantikan dengan nilai yang kita ada. Alpha tambah beta adalah negatif 1/2 kuasa 2 tolak 2 alpha beta. Alpha beta adalah negatif 2. Jadi negatif 1/2 kuasa 2 dapat 1/4. Negatif 2 darab negatif 2 tambah 4. Jadi 4 darab 4 16 tambah 1. Just guna kalkulator pun boleh, congak pun boleh. Sum of fruit. Okay, sekarang product of fruit, hasil darab dia. Kita ada A kuasa 2 dengan B kuasa 2, betul? A kuasa 2 darab B kuasa 2 sama dengan alpha kuasa 2, beta kuasa 2 lah. Kita boleh keluarkan kuasa 2, alpha beta kuasa 2. Jadi alpha beta tadi adalah negatif 2. Bila kuasa 2 dapat 4. Sekarang dah ada sum of fruit, ada product of fruit. Kita boleh buat macam ni. Kat mana atas ni? Okay. X kuasa 2 tolak sum of fruit. Hasil tambah dia adalah 17/4. X. Product of fruit, hasil darab dia 4 sama dengan 0. Jadi nak hilangkan pecahan, lama, sorry. Semua kena darab dengan 4. Jadi 4x kuasa 2 tolak 17x. Bila darab 4, ini dah hilang. Darab dengan 4, belakang ni akan jadi 16 sama dengan 0. So ini adalah dia punya persamaan. Yang ni lah. Yang ni yang buku teks terang, sama je macam saya terang. So sama juga, kita just cari dia punya A tambah B dengan AB. Lepas tu kita cari sum of fruit dengan product of fruit, kita gantilah. So ni yang paling penting, X kuasa 2 tolak sum of fruit X tambah product of fruit sama dengan 0. Ni yang kena ingat lah. Okay, dia punya hasil tolak ni negatif, sini positif. Jangan salah, dan X ni X kuasa 2 perkali mesti sama dengan 1. Yang ni jadi tadi 2x kuasa 2 tolak 11x tambah 11. Yang ni pun dengan yang ni, tolak 17x tambah 16. Betul ke? Contoh 5, cari julat nilai x bagi ketaksamaan kuadratik menggunakan kaedah. Okay, kita mulalah karang graf. Mula-mula kita cari dulu dia punya x ni. 2x tolak 1 x tambah 4 lagi besar daripada x tambah 4. Bila kembangkan 2x darab x dapat 2x kuasa 2. 2x darab 4 dapat 8x. Negatif darab x dapat negatif x. Negatif 1 darab 4 dapat tolak 4 lagi besar daripada x tambah 4. Kita bawa dekat satu tempat. 2x kuasa 2 tambah 8x tolak x tolak 4. X bila pindah jadi negatif x. 4 positif 4 bila pindah jadi negatif 4 lagi besar dari 0. Jadi 2x kuasa 2 8x tolak x tolak x, kita ada 6x.
Negatif 4 tolak 4, negatif 8 lagi besar dari kosong. Kita boleh keluarkan 2. X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 lagi besar daripada kosong. So, kita boleh faktorkan negatif 4 ni sama dengan 4 darab 1 untuk jadikan positif. X ni mesti positif, ni negatif. So, X tambah 4, X tolak 1 lagi besar dari kosong. Jadi, tengok ini adalah sebenarnya dia punya Y lah. Bila kita plot, kita tengok X kita ni, X tambah 4 sama dengan kosong. X ni sama dengan negatif 4. X ini pun kawasan dia 1. Jadi dekat negatif 4 dengan 1 lebih kurang kat sini lah. Dia punya Y, X. Jadi dia plot macam ni. Okay. Kita tengok sekarang bila kita lakar graf, kawasan ni lagi besar daripada kosong. Kawasan di mana dia lagi besar daripada kosong adalah kawasan ni. Di mana sini ialah Y lagi besar dari kosong, Y lagi besar daripada kosong. Kawasan bawah ni Y lagi kecil daripada kosong. Jadi dia punya nilai adalah nampak kurang daripada X negatif 4. Jadi sini adalah X kurang daripada negatif 4. Sini X lagi besar daripada 1. Just ingat, kalau kawasan lagi besar, kita ambil luar. Kalau lagi kecil, kita ambil dalam. Kenapa? Sebab ni lah. Kalau antara ni kecil, ni besar. Jadi, sini lakaran graf ni. Kita dapat X lagi kecil dari negatif 4. X lagi besar dari 1. Garis nombor yang tadi tu 2. X tambah 4, X tolak 1 lagi besar daripada kosong. Bila kita buat garis nombor, kita tahu nilai dia negatif 4 dengan 1. Jadi kita plot negatif 4 dengan 1. Untuk tahu mana kawasan positif atau negatif, kita gantikan. Kalau kawasan X lagi kecil daripada negatif 4, boleh try mana-mana nombor. Kalau kita try guna negatif 5 lah. So, kita ganti negatif 5 tambah 4. 2 ni sama kosong, kita boleh hapuskan lah actually. Nak masukkan pun boleh sama juga. So, X tolak 1 darab dengan X ni negatif 5 tolak 1. Jadi, ni nampak negatif 5 tambah 4 dapat negatif 1. Negatif 1 darab dengan negatif 6 dapat 6. So, ni adalah kawasan positif. Terai antara negatif 4 sampai 1, boleh try mana-mana nombor. Kalau kita try kosong lah. Okay. Kosong tambah 4, kita ambil ni, nampak ni. Kosong tambah 4 darab dengan kosong tolak 1. So, 4 darab dengan negatif 1 dapat negatif 4. Sini adalah kawasan negatif. Jadi, yang besar daripada 1, boleh try apapun nombor pun boleh. Asalkan ganti yang ni. Kalau kita ambil 2, so X jadi 2 tambah 4, 2 tolak 1. Jadi, ini adalah 6 darab dengan 2 tolak 1, 1. Kita dapat 6. Jadi, 6 adalah positif. Kalau kita tengok, kawasan dia adalah lagi besar daripada kosong. Jadi, ialah kawasan ni dan kawasan ni. Di mana kawasan ni adalah kawasan di mana X lagi kecil daripada negatif 4. Yang ni, X lagi besar daripada 1. Simbol ni, kita ambil simbol ni. Okay. Jadual, bila jadual kita buat kotak, kita ada kawasan X tambah 4. X tolak 1. Dan bawah adalah hasil darab X tambah 4, X tolak 1. Jadi, kita ada keadaan tadi X negatif 4, yang ni adalah 1. Jadi, kawasan di mana, lama saya ingat. Jadi, sini adalah kawasan di mana X kurang daripada negatif 4. Kawasan di mana X ni antara negatif 4 dengan 1. Dan kawasan di mana X lagi besar daripada 1.
So kita gantikan, kalau X lagi kecil dari negatif 4, sama boleh ambil apapun nombor. Kalau negatif 5 kat sini negatif 5 tambah 4 dapat negatif 1. Jadi negatif. Kalau dekat sini X antara negatif 4 sampai 1, kalau kita ganti dengan kosong, kosong tambah 4 dapat kosong, positif. Okay. X lagi besar daripada 1, kalau kita ambil 2 tambah 4, 6. So 6 adalah positif. Bawah ni X lagi kecil daripada negatif 4. Kalau negatif 5 tambah 1, negatif 5 tolak 1 dapat negatif 6. So negatif. Any number in between, mana-mana nombor antara ni lah, negatif 4 sampai 1, kalau kita ambil kosong, kosong tolak 1 dapat negatif. Kalau kita ambil lagi besar daripada 1, kalau kita ambil 3 atau 3 tolak 1 dapat 2 positif. Okey. Jadi kita darabkan dua nombor ni, negatif darab negatif dapat positif. Positif darab negatif dapat negatif. Positif darab positif dapat positif. Jadi kawasan di mana lagi besar daripada kosong mestilah kawasan yang positif. So inilah nilai dia, X lagi kecil dari negatif 4 dengan X lagi besar daripada 1. Jadi sebenarnya yang paling senang lakaran graf lah. Lakaran graf ni ada plot je, kita tahu kalau kawasan yang lagi besar daripada kosong, kita ambil, kita pecahkan dia lagi kecil dengan lagi besar. Kalau kawasan yang lagi kecil daripada kosong, kita ambil X antara, contoh kita ada A dengan B, A dengan B. Ni X lagi kecil daripada negatif A ataupun A. So, X lagi besar daripada B. So, kalau lagi besar pecah, lagi kecil, dia punya ni sambung.